لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi macam biasa kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama tidak diberikan keinginan untuk bertemu, pagi ini sekali lagi kita berulang untuk bertentang mata dan bersua muka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeratkan lagi hubungan kita sesama Islam. Lebih-lebih lagi pertemuan kita pada pagi ini sekali lagi berada dalam majlis ilmu, dan kita harapkan Allah Ta'ala letakkan sifat istiqamah kepada kita untuk duduk dalam majlis ilmu sehinggalah sampai saat Allah Subhanahu wa taala memanggil dan menjemput kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal amalan sebeginilah yang merupakan amalan yang akan memimpin dan menemani kita sehingga kita bangkit daripada alam kubur untuk dihitung di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berdoa kita dan disebut dalam sebuah hadis berkaitan bagaimana manusia memilih teman dan sahabat untuk menemani hidup dia, sama ada atas dunia ataupun lepas nanti. Nabi sebut akhillahu bani Adam thalathatun, kawan-kawan ataupun teman manusia ni ada tiga jenis. Nabi sebut tu nak suruh kita pilih yang mana elok, yang mana betul itu kita. Nabi sebut akhillahu bani Adam thalathatun, kawan-kawan teman manusia ni ada tiga jenis. Yang pertama yasba'u ila qabdi ruh. Kawan yang pertama dia akan berkawan dengan kita, dia akan teman kita, dia akan rapat dengan kita sampailah waktu kita berbuah tulis. Kita pun berkawan rapat dengan dia, dia pun berkawan rapat dengan kita. Yang kedua Nabi kata alladhi yasba'u ila qabri. Dia akan berkawan rapat dengan kita, kita pun rapat dengan dia sampai orang tak kita pergi kubur. Lepas tu dia curi balik. Dan yang ketiga Nabi kata alladhi yasba'u ila mahsyar. Ia akan ikut teman kita sampai kepada mahsyar, sampai masuk ke dalam syurga. Dia akan teman kita sentiasa, tak akan tinggal kita. Kita berubah, kawan ni lah tolong angkat kita. Kita sesak nafas, kawan ni lah yang urut dada kita. Lalu Nabi pun sambung. Nabi kata alladhi yasba'u ila qabdi ruhi. Kawan yang rapat yang akan ikut kita, yang teman kita sampai kita berubah guling, fa huwa malu, iaitulah harta kita. Harta kita dia akan ikut kita, dia rapat dengan kita, kita pun sayang kan. Kita bungkus dia elok, kita letak dalam peti, dalam almari, kita kunci, kita jaga punya duit. Dia rapat dengan kita, kita rapat dengan dia. Kawan rapat dulu, tapi dia berkawan dengan kita sampai kita ubah, dan kita ubah, dia lagi kawan. Nabi kata kawan lagu ni tak kenang jasa besar lepas kawan, tak bagus punya kawan. Waktu kita seronok dia berkawan rapat, waktu kita lepas terguling dia cari orang kawan banyak. Ni Nabi tegur kita, kalau kita nak kawan tak boleh, tak ada masalah. Tapi Nabi kata kawan lagu tu jenis kawan tak kenang jasa, kita belah dia punya teruk. Kita basuh dia tiap-tiap hari, basuh pakai shampoo, habis shampoo pakai soft line. Macam-macam kita jaga simpan. Waktu hujan kita naik motor, tak bawa dia, takut kotor. Selimut elok, jaga punya bagus, tapi tak kenang jasa, kita buat kembali dia lagi orang.
Allah terguling, dia lari ke orang. Kadang-kadang tak ada mati lagi, baru tak mati. Orang lain balik tanya lah, kadang-kadang bertanya, yang kawan ni tak mati. Ni kawan tak mungkin Nabi tak nombor satu. Yang kedua Nabi kata, alladhi yatba'uhu ila qabri, dia rapat dengan kita, tapi sampai orang tak kita pergi rumah, lepas tu dia tinggal, tak ada rapat kita. Nabi kata siapa? Fahuwa ahlu, kaum keluarga dia. Seorang ayah bila Allah dalam bilik ayah, anak tu di Beijing, patah balik nak tengok jenazah Allah. Yang isteri pula baca Quran daripada tengah malam di tepi jenazah suami sampai waktu subuh, pukul 10 pagi esok orang nak hubunginya. Punya sayang dia teman suami dia yang dah tak ada nyamuk sampai waktu pagi. Sayang anak pun sayang, habis minta punya sayang duk hilang balik. Pakat teriak lah, hantar pimpuk dalam kubur tu, pakat cungit balik, dia tak ada seorang pun gagah-gagah nak tidur sekali dan yang lahat boleh semalam dua tak pakat balik, pakat aduh sayang, love you forever. Ni dia balik di Nabi yang kedua ni pun tak boleh pakai dah. Tapi yang ketiga Nabi kata, alladhi yatba'uhu ila mahsyarih, akan sentiasa teman kita waktu kita sedih, dia akan hiburkan kita waktu kita rasa susah, dia akan bantu kita waktu kita apa sekalipun, dia akan dukung kita. Nabi kita fahuwa amalu, iaitulah amalan. Kita berjalan di padang mahsyar, kita berhenti, dia kata tak apa pakcik, kita duduk sini dulu, ambil kopi, saya teman pakcik apa. Berhenti satu saat nampak ada pakcik duduk dengan siapa kawan. Tapi Nabi kata kebanyakan orang silap mencari teman yang pertama dan yang kedua yang akan meninggalkan mereka dan tidak bersiap sedia mencari teman yang akan menemani mereka buat selama-lamanya. Itu yang Nabi kata sebaik-baik manusia dan manusia yang cerdik adalah manusia yang pandai memilih kawan dan teman. Dan sebaliknya, orang yang salah memilih teman dan kawan karib untuk menemani perjalanan hidup, dari mula diletakkan dalam kubur sehinggalah bertemu dan mendapat nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu mukadimah ketibannya. Baik, pagi ini kita akan sambung balik keterangan hadis dalam muka surat 30 dan kita baca hari itu hadis yang ke-10 dalam tajuk bahaya kemewahan. Hari itu kita baca terjemahan, pagi ini kita nak baca keterangan yang dinyatakan oleh pengarang kitab ni, Al-Fadhil Ustaz Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala. Baik, keterangan hadis ini. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa umatnya pada satu masa kelak akan mendapat kekayaan dan kemewahan dalam kehidupan. Hadis ini kita baca dah itu lama dah 2 bulan. Balik lagi baca balik kan. Nak baca pula ulang tahun tu. Jadi kita baca keterangan. Baik. Jadi dalam hadis yang Nabi sebut ini, di antara tanda-tanda manusia berada di ujung dunia, di antara tanda kita dapat melihat manusia disajikan dengan kemewahan hidup, melimpah ruah rezeki yang Tuhan bagi. Baik, pagi petang pakaian silih berganti, hidangan makanan tak putus-putus, rumah-rumah mereka tersegar indah dan dihias dengan bermacam-macam perhiasan. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau semuanya sudah ada maka senanglah hendak membuat ibadah. Ini hadis yang kita baca itu, Nabi tengok Mus'ab bin Umair pakai baju tampuk, Nabi teriak. Hadis dulu. Bila Nabi teriak, sahabat tanya, wahai Rasulullah, pasal apa teriak tengok Mus'ab? Nabi pun cerita mengenangkan Mus'ab waktu duduk di Mekah. Dulu dia anak orang kaya, mak dia kaya, dia pun kaya, pak dia kaya, hidup dia mewah, tapi dia pilih untuk ikut hijrah bersama kita. Akhirnya
kekayaan dia lenyap. Disebabkan mak dia tak tolong dia, akhirnya susah, baju pun takut. Itu yang Nabi teriak. Lalu Nabi tanya dalam hadis itu kepada sahabat, apa pendapat kamu semua sekiranya Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu kelebihan harta dan kemewahan? Sahabat jawablah, dia kata, sudah tentulah benda itu baik untuk kami, mudah nak buat ibadah. Pasal tak kena dah habis masa kerja, tunggu ibadah. Lalu Nabi pun kata, dah, waktu susah macam apa ni lah senang. Waktu apa senang esok belum tentu boleh buat ibadah. Ini adalah hadis. Sebab tu sahabat Mizan cerita, bila mana kemudahan yang Allah Ta'ala bagi, kita juga mungkin akan berkata seperti mana perkataan sahabat. Lagu mana kata? Di mana kalau semuanya sudah ada, maka senanglah hendak membuat ibadah. Ini Nabi cerita. Kisah para sahabat jawab, dan kita juga akan jawab begitu sekiranya diberikan kurniaan rezeki yang banyak. Padahal Nabi nak sebut kepada sahabat, dia kata, tak, waktu kaya tu belum tentu bagus. Padahal waktu apa susah lah, ni elok untuk membuat ibadah. Kenapa? Susah dengan senang, lebih susah buat ibadah daripada waktu senang berbanding waktu susah. Sebab tu dalam kitab Riyadhus Shalihin pernah cerita kisah Nabi habis mayasah. Bila habis mayasah, Nabi bergegas balik rumah. Sahabat heran, lepas-lepas bagi salat, lepas mayasah bergegas balik. Semua sahabat bakat tengok, tengah mulut. Duk tak lama mana Nabi masuk balik dalam masjid. Sahabat tu tengok ni. Tak ada nak tanya. Nabi cerita kata waktu tengah semayang tadi teringat di rumah tu ada seketul emas yang diamanahkan oleh orang suruh dibahagikan kepada orang-orang yang layak menerima zakat. Jadi Nabi kata, aku tak mau tunggu bagi ketul emas tu sampai waktu malam untuk kuserahkan esok. Sebab apa? Bila tiba pada waktu malam, emas tu lah ia akan menghalang ataupun menghijab hubungan aku dengan Allah ketika mana ibadat, membuatkan aku sentiasa ingat kepada ketua emas yang ada rumah. Sebab tu balik rumah isteri-isteri Nabi ni, bahagikan mak, suruh isteri kata mayasah, balik bergegas, bahagikan mak, suruh pergi hantar rumah orang-orang yang layak menerima zakat waktu petang dulu. Nabi tak mau tunggu. Kalau tunggu sampai masuk maghrib malam, susah nak hantar barang-barang pada waktu malam. Dulu tak ada lampu jangka, kenderaan pun tak ada. Jadi gelap, nak kena tunggu pagi esok. Bila tunggu pagi esok tengah malam Nabi bagi buat ibadah, harta tu yang akan mengganggu dan yang akan menyegat kelazatan, kekhusyukan waktu Nabi nak buat kebajikan. Sebab tu Nabi cerita. Nak cerita pada kita, Nabi nak pada kita dalam hadis, ibadah pada ketika susah berbanding senang dengan harta kekayaan, lebih baik ibadat pada ketika susah daripada berbanding ibadat pada ketika diberikan nikmat kekayaan. Macam kita mereka banyak semayang, kita bukan bersyok, bukan kata Allah saya pun. Kalau program banyak hari ni ada 3 mesyuarat, saya semayang hari ni semua tak pakai. Apa maksud tak pakai? Walau tak ada fikir nak tak tahu. Bukan dah abang lain, saya pun sama, orang selain pada saya pun sama. Sebab tu bagi Nabi kata, duk tang mana pun elok dah. Walaupun hampa tak kaya macam Sa'ad, duk susah macam dari lah ni lebih bagus daripada hampa kaya. Itu kita faham dah ke Allah, bukan duk cerita kena buang harta. Tapi Nabi nak ajak jiwa manusia jangan bercadang mendapat kekayaan baru mendapat kebajikan. Tak payah cadang. Allah Ta'ala bagi ambil, bercadang tak payah. Sebab apa? Sebab kita kata tadi ibadah dalam keadaan susah lebih bagus daripada ibadah dalam keadaan senang. Bukan kata bisnes besar. Doa hantar ikan kasar ke kedai-kedai, habis dah bayar 5 waktu. Dia duk kira ikan kasar dan garam, duk kira nak bentak ke apa tu. Tu baru bisnes ikan kasar. Tak campur dengan botol apa lagi. Bisnes botol. Dia nak cerita kata, boleh faham Nabi nak cerita, bukan kata hak ada kita kena buat, tapi tak perlu bercadang. Di mana Tuhan letak itulah terbaik untuk manusia. Kadang-kadang kita nak minta satu benda Tuhan tak bagi. Kadang-kadang
kita minta tak bagi, kita tak minta dapat. Minta tak bagi, minta tak bagi. Sampai marah betul. Sedangkan kita tak faham Allah Ta'ala akan bagi sesuatu benda pada waktu yang dia nak bagi, bukan dia akan bagi pada waktu yang kita suruh dia bagi lagi. Anak dia minta barang ke apa, minta ke bapak dia, ke ayah dia. Anak kita minta. Kita kenal bang anak, setengah anak dia minta suruh beli motor, tak dia nak tak suruh beli, tak dia. Anak minta kita tak bagi sebab kita akan bagi sesuatu barang pada waktu yang dia layak menerima barang. Begitu juga Allah Ta'ala kita minta dia akan bagi pada waktu yang dia nak bagi, bukan dia kurniakan pada waktu yang kita nak suruh dia bagi itu. Maka dengan sebab itu Nabi cerita kepada kita bahaya ketika mana buat ibadah pada ketika itu. Nak cerita kata akan terhakis perasaan manis dan lazat. Manis dan lazat, lunak dan manis ketika mana buat ibadah, benda itu akan sekat kita. Akan potong perasaan lazat kita. Sebab tu Nabi pun sebut banyak benar. Nabi sebut likulli ummatin fitnah. Bagi setiap umat dan generasi ada fitnah dan ujian masing-masing. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku paling besar ialah harta dan juga duit. Umat-umat Nabi dulu Bani Israel fitnah depa wanita. Yang paling dahsyat perempuan. Tok guru pun terguling dengan perempuan. Zaman dulu kita pernah dengar orang yang berdoa Nabi Musa sesat, tak bagi masuk kampung sebab dia orang-orang tempat tu kerana perempuan. Tapi Nabi kata umatku akan besar kerana harta benda. Kerana harta benda. Zaman umat Nabi Muhammad orang-orang alim, ada ilmu. Orang yang alim, ulama, dia boleh rosak kerana harta benda. Sebab tu kisah Qarun duduk dalam dasar neraka kerana harta. Qarun ulama yang hebat, mengapa kita tahu dalam dada tapi rosak kerana harta. Saya pun akan rosak kerana harta. Kalau orang minta seperti dah meja ni duit, saya tak main nak mengajar. Jadi pagi Ahad ni tak main. Boleh duit seperti buka mata pun mata jadi protes. Tak main nak mengajar, malam pun tak main. Pagi pun tak nak. Sebab apa? Duit banyak, harta banyak, lupa orang nak buat ibadah. Ni walaupun dia ni orang yang berilmu, walaupun dia ni ulama, walaupun dia ni orang biasa, Nabi kata wa fitnatu ummati al-mal, fitnah umatku ialah. Ini Nabi kata bahaya kemewahan, buanglah bercadang jangan. Apa maksud bercadang jangan? Kalau ada harta kaya bagus senang dapat ibadah, tak payah berkata. Sebab apa? Nabi pun sebut tegur sahabat dia orang yang hebat, tarbiyah secara langsung daripada Nabi. Nabi tegur saya kata betul. Tambah kita bukan tarbiyah daripada Nabi. Yang tu guru tarbiyah kita pun jalan sini. Itu yang Nabi kata wa fitnatu ummati al-mal, fitnah umatku. Itu yang kita dah dengar masuk sahabat. Pengasah ma'tafis. Tengok berfoya-foya dengan perempuan, berpeluk-pelukan. Tuhan, kita kata orang agama. Dia kutip berumah kata, saya jumpa dia Ustaz. Main Assalamualaikum, 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 bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bagi semua abang mak tapi tengok-tengok tengah hari kena KFC. Tak apalah KFC itu nak makan tengah hari. Bersama pasangan dia perempuan, tudung pun tak pakai. Takkan Ustazah mak tapi tak ada dulu. Allah Ustaz. Main doa Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia kata bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Minta semua. Nampak Al-Hafiz. Lepas tu tengok makan tengah hari KFC, tak apalah KFC. Pasangan dia tu perempuan tak boleh dulu. Takkan Ustazah Al-Hafiz tak boleh dulu. Kita pun nak husnuzan, nak sangka baik pun tak boleh nak baik. Sebab apa benda tu mengkal. Apa arti? Ini mesti satu kumpulan yang nak cari duit kemewahan dalam bentuk guna agama. Sampai tak pakai dulu, bukan orang agama. Pasangan dia tak pakai dulu, duduk putih dulu. Kita yang dapat kebajikan pun tak berani yang dah tengok. Betul tak betul? Jadi fitnah kepada agama.
Ni yang Nabi sebut bahaya kemewahan di akhir zaman. Orang akan berlumba-lumba nak pamerkan kelebihan yang ada pada diri sehingga terpaksa berlaku mempamerkan gambaran agama sebaliknya untuk kepentingan diri sendiri. Kita dapat kebaikan tapi tak yakin nak bagi tak dengan dia. Assalamualaikum. Ini nak cerita kita bahaya. Punya bahaya tak bahaya? Al-Tamlah ada ustaz buat kelas fatwa. Kan fatwa lah dia buat kelas hukum. Makan tulang babi dengan mak babi, daging babi dia makan. Dan teratur tak tahu sebab apa dia kata itu. Sebab dia kata dalam Al-Quran ni diharapkan makan daging babi, tulang babi dengan mak babi tak faham makan. Buat suka dah. Tak ada masalah. Mungkin ada kepentingan lain. Wallahu'alam. Kita tak tanya dia, cuma dengar kata. Baik, kita tahu. Jadi itu nak cerita Nabi nak cerita kata bahaya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Artinya lebih memungkinkan untuk kita berbuat ibadah. Kemewahan hidup banyak menghalang seseorang daripada berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita seperti mana berlaku di hari ini. Segala yang kita miliki kalaupun tidak melebihi keperluan, namun ianya sudah mencukupi, tetapi bila dibanding dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah daripada mereka, sedangkan ibadah kita sangat jauh ketinggalan berbanding orang yang susah. Anak kira ibadah para sahabat dengan ibadah kita. Langit dengan bumi lepas balik tanah. Lepas balik tanah nak banding dengan orang susah buat kebaikan. Kita dengar kisah anak Nabi Fatimah Zahra, isteri Sayyidina Ali. Waktu nak kahwin, buat pula baju pengantin, tunjuk kat Sayyidina Abu Bakar. Tunjuk kat Nabi baju pengantin, nak pakai mula pada 12 tahun. Paling lama tak mahu pakai. Tapi ibadah mereka ni melepasi lagi yang ketujuh berbanding amalan itu. Sebab tu kita nak mengaji, nak dengar kisah-kisah mereka ni sekurang-kurangnya jadi suntikan untuk kita berlumba-lumba buat kebajikan. Kalau banding amalan mereka ni tuan-tuan, esok ketika mana kita nak lintas titian sirat, kita segi amalan kalau kita nilai, kita tak akan melepasi titian sirat. Sebab Nabi sebut orang yang lintas titian sirat ni setiap 1000 orang yang lepas daripada titian sirat ni semua. Setiap 1000 orang Allah Ta'ala bagi izin nak lintas titian sirat ni seorang. Takkan dalam 1000 hak seorang tu kita. Berbanding ibadah daripada zaman dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, atba'u tabi'in, nak sampai tak kita ni, takkan kita nak lepas daripada takkan. Setiap 1000 seorang terlepas. Yang lain semua bodoh jatuh dalam neraka jahanam. Setiap 1000 seorang lepas, 999 jatuh dalam neraka jahanam. Itu yang kita duk belajar, sekurang-kurangnya kita nak tiru, walaupun kita tak sampai kepada mereka amalan orang-orang yang hebat zaman dulu. Setiap 1000 seorang, setiap 1000 seorang. Itu lagu mana nak banding ibadat kita, nak menyelamat ibadat kita, nak selamat kita daripada terkena sentuhan api neraka. Itu dia tak berani kata. Sebab tu Allah Ta'ala ajak kita dalam Quran, fastabiqul khairat, berlumba buat kebajikan, jangan ada tangguh. Yang mana kita dah, waktu lagi kita dah ngaji, kita tarak main ngaji, kita dah main sembahyang jemaah, kita tarak main, kita gagah anak teriak sikit-sikit dah tinggal saja. Dan mengaji musim cuti atau waktu cuti, kerja cuti, gagah main sah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak rebut lagu tu waktu lain, belum tentu kita boleh buat kebajikan. Sebab apa? Sebab kita tak faham kematian tak ada waktu dan tak ada isyarat sebelum kedatangan dia. Tak ada isyarat yang diberikan kepada kita. Yang kita risau sebab kematian benar duk tunggu kita, dan kematian tu benar duk ada nanti untuk bersentuh dengan jasad kita. Bila tersentuh jasad kita, kita buang. Saya cerita dah dulu. Kematian benar duk ada dalam.
Kematian saya ada. Benda jenis ada. Ada macam ni. Macam yang ada. Dalil dia dalam Quran ketika mana kisah kematian Nabi Yaqub, idh hadara Yaqub al-maut, ketika mana mati umai Nabi Yaqub, maknanya mati benar. Saya dah cerita dah itu benar dah. Tak dunia ni benar sungguh dia ada dua jenis. Pertama benda sungguh ada dua jenis. Pertamanya sungguh dia ada dan sungguh dia tak ada. Saya cerita dah itu sungguh ada, sungguh tak ada guna. Buah demikian sungguh dan dia ada sebab kami pegang. Bulan di buah demikian itu sungguh, tapi dia tak ada sebab tak ada pegang. Sungguh dah bulan, sungguh. Cuba tunjuk dengan bulan tak, tak tunjuk kena buah demikian, tak kena tak bulan. Tapi sungguhlah, sungguh benar tak ada sungguh benar. Kita ni benar sungguh dan dia ada sebab saya berpegang. 4 segi, sungguhlah, sungguh. Ada tak ada sebab saya tak boleh pegang 4 segi. Kalau saya pegang 4 segi pun dia tetap kena kita. Mati ni benda ada, benda sungguh dan benar ada. Andai kata Allah Ta'ala tunjuk hijab nampak sebiji kematian kita lebih dah. Nampak sebiji lebih saya kematian saya. Rupa lagu saya tak tahu. Boleh jadi kematian kita tu mengendak ke tingkap surau kita. Dia mencek kita tengok hambat kebajikan apa. Boleh jadi saya tak kata lah ada hadis, tapi nak kata boleh jadi kematian memantau kita, tersentuh dengan badan kita waktu ni. Sebab tu ulama-ulama hadis Nabi sebut berwaspada saat kematian, berwaspada sebab mati tak main kau lebih. Bahasa kita sebut bertemu ajal, kita berjumpa dengan ajal kita. Tengah makan tersentuh mati tengah makan. Tengah tidur dengan isteri tersentuh mati tak kata. Tengah nak kereta tersentuh kemalangan. Makna ajal benar. Sebab tu waktu kita kosong gagah kena tegak mai. Kena gagah mai buat kebajikan. Sebab apa? 1000 orang titian seorang lepas. Hak mana nak lepas? Ibadat orang-orang yang hebat. Dengan sebab kita usaha, kita harap usaha yang kita nak tu kira ibadah yang paling besar. Termasuk dalam golongan-golongan para sahabat yang teringin nak buat kebajikan, walaupun kebajikan tak sehebat mereka. Ada sedetik dalam hati teringin nak gagah buat kebajikan, walaupun tak sehebat mereka, dengan niat yang segagah tu Allah Ta'ala nilai sebagai satu kebajikan yang besar. Ada ulama ada sebut, kita ada mengaji usul din, mengaji tauhid, benda sungguh ada, benda sungguh jenis tak ada. Banyak benda. Lipat benda sungguh ada. Sebab dia pegang lipat pusing sungguh tidak ada. Sebab tak boleh pegang pusing. Kita ada tahu tak ada pusing lipat. Faham tak? Faham. Sungguh tidak? Sungguh. Pegang tak boleh. Kalau pegang kena lipat. Tidak putih dengan. Sebab lipat ada pusing. Ini kata kematian. Ini sebut kata kematian. Sebab tu bila mana kita dengar mana-mana kebajikan, mana-mana ibadah, mana-mana cara yang dibuat oleh orang-orang terdahulu di kalangan sahabat dan tabi'in, kita cuba untuk berlumba fastabiqul khairat, bersegera untuk buat kebaikan. Jangan bertangguh-tangguh. Kaedah kata la ithara fil ibadah, tidak ada tolak ansur dan toleransi dalam nak buat ibadah. Jangan bagi ruang ke Allah, kita kena terkambil. Hidup seorang silap duduk paling kita tak ada. Itu macam saf semaya. Ada kosong kita lompatkan dengan seorang silap. Sebab kaedah dalam qawaid fiqhiyah sebut kata la ithara fil ibadah, tak ada toleransi, tak ada tasamuh, tak ada tolak ansur dalam bab nak buat ibadah. Kenapa ni? Ni duk seorang silap rugi. Kita tak dapat boleh kat depa ibadah. Kita tak dapat boleh kat depa. Ini yang ulama kita ada. Kalau sampai mereka tak boleh dah. Dia nak azam bertunggu kat tuan bertunggu dia nak buat. Tapi kita faham apa? Jangan sampai dekat keling, maksudnya jangan bagi orang peluang kita ambil. Bila orang nak buat bagi depa buat lah. Maksudnya pakai lawan tolak tu yang tu yang Nabi tu. Yang ni tak mau, yang tu tak mau, ini pakai tak mau bertolak kali sembahyang. Bang bawa. Sebab apa? Malah nak buat. Baik. Kita sambung. Kamu nak banyak-banyak aku tak dah habis.
Kekayaan dan kemewahan yang ada selalu menyibukkan kita dan menghalang dari berbuat ibadah. Bukan setakat halang buat ibadah, kalau buat ibadah, pengibadah kita yang tidak berkualiti. Kita sibuk menghimpunkan harta dan juga sibuk menjaga harta, serta sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Tidak ubah seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seandainya seseorang anak Adam itu telah mengisi satu lembah emas, dia masih berhasrat untuk mencari lembah yang kedua, sehinggalah ia dimasukkan ke dalam tanah yang menemui kematian. Ini nak cerita kata tak cukup lalu, sedangkan yang tu bukan kawan yang berteman kita sampai ke syurga. Kawan yang akan berkawankan kita segera ada. Elok kita Allah dulu dia lagi kawan. Di Nabi Tuhan boleh bahagikan suruh buang hak ada, tapi jangan bercadang untuk tunggu ibadat ketika mana waktu kekayaan. Ni Nabi sebutlah ni. Anak Adam kalau bagi satu lemah, ni hadis selalu pegang. Kalau bagi satu lemah emas timbul, ketimah belakang. Boleh dah timbul. Dia duk gagah, duk teringat, duk cadang nak bagi boleh timbul. Tak cukup lagi tadi, sehingga Nabi kata sampailah orang masuk dalam kubur, waktu itu baru berhenti daripada carian tipu mati. Nak cerita keadaan tabiat sifat manusia, sedangkan yang tu Nabi tegur supaya berwaspada dengan kekayaan yang boleh menghalang kita daripada mendapat kemanisan dan kelezatan buat kebajikan dan juga ibadah. Baik. Begitulah gambaran yang sebenar terhadap kehalobaan manusia dalam menghimpunkan harta kekayaan. Ia sentiasa mencari dan menambah, sehinggalah ia menemui kematian. Ketika itu barulah ia sedarkan dirinya dengan 1001 penyesalan. Tetapi di saat itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Oleh itu, janganlah kita lupa daratan dalam mencari kekayaan. Tidak kira halal atau haram, yang penting dapat harta. Ini tuan kita tegur kat kita. Dalam mencari rezeki kena menilai rezeki yang kita dapat itu biarlah rezeki yang positif. Semata-mata nak kaya tak kira halal haram, dia terekam, dia telan semua. Yang ni cukup bahaya sebab rezeki yang haram dia menghalang kita daripada berasa nak buat kebajikan. Sebab tu kadang-kadang sesungguh di kalangan sahabat-sahabat kita menghadapi masalah, dia nak jadi begitu, kita tak boleh. Tanya pasal itu, nak kita nak buat kebajikan kita. Di antara sebabnya Nabi sebut daging yang tumbuh disebabkan benda yang haram, neraka oleh Allah untuk mamuk dan makan dagingnya. Bila badan dia penuh benda yang haram, dia nak berjak pergi buat kebajikan amalan nak di syurga, dia tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi sebab tu Nabi tegur. Nak buat kebajikan, nak buat harta, nak buat kekayaan, nak cari rezeki, kena pilih. Sebab apa? Dia akan sekat daripada berasa nak buat kebajikan. Dia berasa tak mau. Kalau gagap dia nak, dia bagi, tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak menilai rezeki yang masuk dalam badan, bahaya. Juga syubhah di antara rezeki yang bahaya, benda syubhah. Rezeki yang haram dan rezeki yang syubhah. Nak jadi haram, nak jadi syubhah bukan semata-mata kita mencuri. Kadang-kadang kita buat kerja tapi tak kena cara, dia jadi haram. Salah satu contoh yang orang terlepas pandang, salah satu contoh dalam fiqh, kita nak upah satu benda, kita kena tentukan harga sebelum dilakukan kerja. Ini dalam fiqh. Orang terlepas pandang. Apa arti? Nak suruh buat rumah, nak suruh buat apa, kita kena nyatakan harga terlebih dulu. Nak sewa kereta, nak sewa lori, kena nyatakan harga lebih dulu. Hidup jadi banyak, unik-unik minggu depan tu kena model-model dia tak. Saya pergi tanya lori nak semua untuk kemah, apa tak apa, kita kira lepas kita buat, lepas kita kira mana boleh buat. Mana boleh. Saya kata tak ada kata, kita tak mahu lah cerita tu, takut dia puasa kata dia tu tak tahu. Saya tak mahu abang kita harap. Saya abang tak kena buat siap, kita tak puasa, kita buat tu, kita tak tahu ukur lori pun, siap abang nak kena buat tu. Jarak sekian-sekian, dia tak mahu sebuah juga.
Pasal apa kena sebut harga tuan-tuan? Kalau tak sebut harga, lepas-lepas minggu kita 1 trip, 2 trip, 4 trip, 8 trip. Saya ada 80 ringgit, nak biar apa? Mula nak apa lagi? Syarat sekat tak mau bagi. Syarat sekat saya dah tak mau bagi berbalak. Sebab tu nyatakan 800, 4 trip. Saya kata 800 tak boleh cari lori lain. Selesai masalah. Lepas tu apa implikasi kesan kepada rezeki? Bila mana sewa menyewa nyatakan sewaan selepas kepada melakukan kerja proses hukum. Ini yang selalu terlepas pandang. Dalam kitab fiqh tanyalah ustaz mana dalam babul ujrah, bab sewaan mesti nyatakan jumlah sewaan sebelum daripada melakukan kerja. Yang ini selalu terlepas pandang. Kadang-kadang kita tak faham yang haram ini adalah benda mencuri. Ya, itu memang jelas curi itu haram. Tapi ada di kalangan benda yang kita buat itu tak haram, tapi tak kena dengan kaedah fiqh dan kaedah cara. Dia jadi haram. Saya cerita itu, orang nega buah, campur buah tak elok dengan buah yang elok. Dia letak kita buah baru, sekilo sekian. Itu jual beli orang penipuan, sama ke hukum seperti mana dia mencuri. Walaupun dia menega titik peluh. Itu dalam bentuk contoh-contoh yang kecil, yang biasa, yang kita selalu tengok. Jadi kita lihat dalam perniagaan yang besar-besar. Ini contoh. Jadi benda ini boleh membawa kepada syubhat dan juga haram. Bila mana urus niaga dan urusan dilakukan tidak bertepatan dengan hukum syara. Ini saya cerita, pernah saya menghadapi satu suasana di repair ekor metal. Tuan kedai itu tukar deh barang-barangnya yang dia kuasa nak tukar, dia tukar. Saya tak dia tukar. Bila tukar dia, kita main lagi, kita perlu banyak. Sebab barang dia tukar. Apa akan jadi? Jual beli jadi jual barang kat kita, orang beli jual beli paksa. Sebab apa? Kita tak suruh tapi dia book. Bila dia book, kita terpaksa bayar. Jual beli ada paksaan, hukum dia haram. Macam saya bawa barang pergi mau tuan jual barang, ambil ke tak nak ambil, kok mana aku nak ambil kau sebab saya main dah. Lah terpaksa suruh main, memanglah saya meninggal jual beli tapi dah main dah letih nak patah balik pula turun ni. Ambil bukan boleh paksa pembeli. Jadi isu dia sama dalam masalah rental dia tukar barang kita terpaksa bayar. Kalau kita tak bayar, dia kata tu lepas ni gila. Orang buk barang baru dia letak tak mau bagi duit. Bila dia letak barang, kita terpaksa bayar. Dia beli tu ada paksaan. Hukum dia sama. Memaksa membeli barang kita hukum dia tak. Ini nak cerita kita bila mana urusan dan muamalah yang dilakukan tidak bertepatan dengan kehendak syarak, maka rezeki yang dapat dari dia masuk dalam bab syubhat ataupun dalam bab haram. Maka dengan sebab tu benda ni penyebab daripada kita ni berasa lemah dan tak mampu nak buat kebaikan ataupun kebaikan. Dan kiaslah yang lain. Baik. Tidak kira waktu sembahyang ni duk cerita kata halal, tak kira waktu sembahyang. Bahkan semua waktu untuk menambahkan harta tak cara sembahyang apa. Orang yang tak sembahyang ni adalah orang yang takabur, orang yang megah dan orang yang besar dia. Sebab apa? Sebab dia tak teringin dan tak berasa nak rendahkan diri ataupun kepala dia sujud kepada Tuhan. Tuhan tanya ketika mana kita dalam perut ibu, janji kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu Tuhan, kita ni semua beranak-beranak terlupa ke Tuhan. Sebab tu orang-orang yang tak sembahyang, azab dia lebih dahsyat daripada orang yang melakukan dosa. Orang tak sembahyang lebih teruk daripada orang berzina. Hukum sembahyang di antara dosa besar yang orang berpuasa dosa kecil dalam dia. Minum arak dia tak berani, berzina dia tak berani, sembahyang dia berani tinggi. Padahal sembahyang lebih teruk daripada berzina dan lebih dahsyat daripada minum arak. Walaupun kesan minum arak ni mudarat lebih besar, tapi sembahyang lebih besar daripada dosa minum arak. Kerana baik buruk seseorang terletak dan mat daripada amalan sembahyang. Kalau elok dia jaga sembahyangnya, elok perwatakan dan penampilan diri. Sebab tu sembahyang dalam Islam hukuman dia kena rumah tak ada.
Kalau tak kena bunuh, dia kena sebab 80 rotan ataupun 40 rotan. Setelah duduk orang yang minum apa? Semayang dipancung lehernya sehingga mati. Ayat tu dipancung leher sehingga mati. Andai kata tengah tengkok tak mati, kena bagi mati tak? Tu nak cerita ganai. Dia kata pancung leher sehingga mati. Tak kena buh dah kata hingga mati tu. Bila kerak tengkok ni dengan mati lah dunia, tapi tak buh tak sehingga mati. Nak apa kata kalau kerak tu tak mati, kena cari jalan pergi mati. Nak apa kata besarnya mati kata. Pihak berkuasa kena panggil, kena suruh dia taubat, suruh dia semayang. Sebelum pulang kita kata pancung leher. Kalau dia kerak kata mau semayang, bukan. Lepas tu dikebumikan di tanah perkuburan orang Pasir. Tak ada orang Islam habis. Lah ni ada perkuburan orang Pasir. Sebab apa? Sebab orang tak sembahyang, tak nampak kau. Sebab tu tak ada perkuburan orang Pasir. Bukan kitab besar, tengok lagi kitab Bunyatul Musalli. Kitab besar tak mau banget. Kitab kecil. Dia cerita orang-orang yang tinggal sembahyang, hukuman dia. Bila mana dipanggil pihak berkuasa, suruh bertaubat, tak mau taubat, terkeras. Ikut saya lah. Saya akan duduk kecopok. Saya tak sembahyang, mumpah tak kata lekat. Dia jawab betul. Pancing tu. Usung jenazah dia pergi tanah perkuburan, orang masih kerumikan di situ. Kalau dia kata sembahyang tak wajib, murtad. Tak boleh kubur di kubur orang-orang Islam, tak boleh kubur di kubur orang Pasir, kena pergi tanah kat kubur Cina. Kalau dia kata sembahyang tak wajib, tadi dia kerat tak mau sembahyang, pancung tanah di tanah perkuburan orang Pasir. Baik, tu nak cerita kata bahaya dan besarnya dosa orang dengan sembahyang. Biarlah kita mencari harta benda di dunia ini pada batas-batas keperluan. Kalau berlebihan, bolehlah digunakan untuk menolong orang lain yang kurang bernasib baik. Suka menderma dan suka bersedekah sebagai simpanan untuk hari akhirat. Apa maksud bersedekah sebagai simpanan untuk hari akhirat? Orang-orang yang banyak bersedekah, ketika mana titian sirat tadi ini, dia akan diberikan tunggangan besarnya kadar sedekah yang dia beri. Apa maksud anda? Kita dah dengar kisah orang buat korban. Bila mana dia nak melintasi titian sirat, korban tadi ini jadi sebagai tunggangan, binatang yang dibuat korban tunggangan untuk bawa dia melintasi titian sirat. Orang ini berpotensi untuk terselamat ketika mana melintas titian sirat. Titian sirat ini kita tahu lah besar, nak lintas dia gelap rumah. Tak ada cahaya apa pula. Bayangkan kita nak lintas satu jalan ataupun satu titian yang halus dalam keadaan gelap, tak nampak apa-apa, dalam jarak yang begitu jauh. Apakah kita akan terselamat melepasi daripada tempat yang kita letak ataupun sebaliknya, itu tidak pasti. Tapi orang-orang yang menderma dan bersedekah rezeki yang dia ada, Allah Ta'ala akan sediakan tunggangan untuk membantu dia merentasi dan melepasi titian sirat. Itu yang di akhirat. Yang dunia tentang sedekah ataupun derma merupakan satu benda ataupun satu ubat yang akan mengubati segala penyakit yang dihadapi oleh penderma dan pemberi sedekah tersebut. Nabi sebut, tadawu mardakum bisadaqah, ubatilah orang sakit di kalangan kamu dengan cara sedekah. Saya ngaji teman isteri ngaji di Nusa, dia tak ngaji Nusa, teman isteri dengar satu khutbah di atas mimbar, syekh ni orang buta. Dalam khutbah tu dia cerita kelebihan derma, kelebihan sedekah. Dia kata satu hari ada seorang kaya yang main lupa, dia habaq satu berita, satu cerita. Dia cerita dalam khutbah. Ceritanya orang koprak, dia kena penyakit tu lah, 3 balik sampai peringkat paling teruk lah. Cakap bahasa Melayu kita tak boleh nak berkawan lah dengan dia lama. Maknanya betul kata orang ini tu, dia kaya duduk di rumah anak-anak ni duduk kira semua miskin. Dia ni seperti sebab rumah ni duduk kata pendek, tak tahu nak buat luar, duduk sendiri di rumah. Dia buat keputusan nak merantau masuk kampung,
nak cari ketenangan dan suasana motor. Masuk ke kampung tu dia buat orang perempuan tu nak tutup ulang ayam dalam tu semua maju ke. Dia tengok, dia tanya makcik, pasal kalau putih ni mereka cerita makcik dia tak nak makan, tak nak makan. Suami tak nak minta kerja, orang tak bagi orang. Akhirnya putih pulang ayam, daging. Dia tengok makcik tu, dia kesian tengok. Akhirnya dia ajak makcik tu pergi kedai daging, dia beli 4 kilo daging. Lepas tu dia bagi duit yang boleh menampung kehidupan seharian makcik tu selama 2 tahun. Yang mana Allah malam. Tak apa. Dia duduk itu dia kisah benar. Syekh dicerita tahun memang. Dia balik bila tarik nak jumpa doktor balik, dia balik ke Pekan balik ke bandar. Jumpa doktor tu cek doktor tu tunjuk dia tapi bukan nama. Orang ni tanya balik kita awak. Doktor ni kata saya cek. Tiga penyakit ni dia kurang. Dia tadi saya tak pergi cek pernah, cuma saya pergi lah ke kampung, saya pergi tenangkan perasaan saya, tenangkan jiwa saya selalu tengok. Bila doktor kata usah pendek ni selalu cari tempat yang tenang. Tak berubah dia. Doktor pun hebat. Dia kata bolehnya kalau kena tera-tera ni memang dulu tak lama dulu. Last sekali orang kaya ni pun terkejut. Dia tak tahu. Jadi dia tak tahu, takut, seronok dia. Akhirnya dia pergi jumpa Syekh di rumah. Syekh aku tahu. Tanya Syekh, cerita Syekh, anggap tu Syekh ni kisah dia. Cerita lah hari Syekh ditanya apa satu soalan. Ada kamu bagi semua mana-mana tubuhan anak yatim lah, mana-mana sekolah, mana-mana masjid dah bagi. Dia fikir semua masjid tak nak, fikir anak yatim tak nak. Cuba ingat balik Syekh itu. Kita tak tahu, memang tak ada bagi. Cuba ingat balik Syekh itu tinggal lagi. Cuba ingat anda tak bagi kat siapa-siapa. Bila sebut kata kat siapa-siapa, dia tanya kecil. Dia tahu, ada saya pergi kampung, saya jumpa sekian-sekian. Dan Syekh dia kata, Tadawu Allah kubis salat. Kubatilah orang sakit di kalangan kamu dengan cara sedekah. Kisah benar yang saya boleh kongsi. Itu yang kadang-kadang kita pergi ke tok rumah, boleh jambi balik minum. Gaji punya bagi boleh tambah lagi semua. So, kalau bagi 30 lagi lagi tambah. Lega kita sedekah kata umum. Hampir kita sedekah. Jambi Allah alam, tapi sedekah berbagi boleh jadi karena sedekah kita sedekah. Baik. Orang yang bijak adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya dan ia menjadikan dunia ini tempat bertanam dan akhirat tempat memetik buahnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada kebaikan, ada benar baik yang boleh kita ambil jadikan pedoman dan jadikan sebagai ilmu untuk kita gunakan cara mengatur atau meletakkan perjalanan kaki dan kehidupan kita sejajar dengan kehendak dan restu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berada di penghujung zaman. Kita nak beruyuk macam dalam internet beruyuk kajian NASA kata nak khidmat dah pun pakai jam-jam. Bumi berputar laju dia. Kalau nak baca waktu 9 batu dalam masa sebulan, dia kata cukup setahun akan berlaku fenomena. Setahun 2015. Jadi fenomena alam matahari terbit belah barat. Ni kajian orang barat. Matahari terbit belah barat dia kata fenomena alam. Kita tak kata fenomena, kita kata khidmat. Tapi kita tak pegang yang tu sebab dia tu bukan orang khidmat, bukan orang Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua bukan dalam waktu yang kita tengah. Tapi macam Ustaz Fawaz tu lah, seorang syekh di Yaman ni dalam khutbah Jumaat dia minta orang Islam semua pakai ramai baca surah Al-Kahfi. Sebab kebanyakan syekh-syekh di Yaman yang bermimpi Dajjal telah pulang daripada tempat.
Anak kita berada di ujung dan ini menurut berbincang pasal kita. Itu kita tak lihat, tapi Nabi kata kita firasatan mu'min, berwaspada dengan firasat orang yang rapat dengan Tuhan. Siapa orang yang rapat dengan Tuhan adalah orang-orang alim, orang-orang alim, masyayikh, guru kita yang sentiasa berdamping dengan Allah dalam bentuk melakukan ibadah. Nabi kata berwaspada dengan firasat. Sebab dia tengok dengan cahaya Allah Ta'ala ilahkan kepada kita. Jadi dia kata semua terjatuhkan kita jadi tempat, tapi kita berada di bentuk yang banyak benar-benar. Jadi mudah-mudahan kita harap Allah Ta'ala pelihara kita dan akhirnya